Assalamualaikum dan selamat petang saya ucapkan kepada Ustaz Farhan bin Ismail. Saya Muhammad Nur Syamil bin Kuncalavi, nombor matrik saya 1036. Pada hari ini saya dan rakan-rakan saya akan membentangkan tajuk e-folio kami, iaitu tragedi yang telah menggemparkan dunia pada tahun 1969, iaitu tragedi 13 Mei. Jadi saya akan membincangkan tentang punca tragedi 13 Mei tersebut. Terdapat beberapa punca tragedi ini, antaranya masalah ekonomi. Orang Melayu mencemburui kemewahan dan kejayaan orang Cina, manakala orang Cina dan India mencemburui kelebihan orang Melayu yang mendapat peluang perkhidmatan dalam sektor pentadbiran. Seterusnya atau punca yang kedua ialah perbezaan agama dan budaya. Kaum Melayu sebahagian besarnya adalah beragama Islam, manakala kaum Cina beragama Buddha dan kaum India beragama Hindu. Di samping itu, terdapat juga yang beragama Kristian. Punca yang ketiga ialah persatuan-persatuan etnik. Struktur masyarakat pelbagai kaum di Malaysia telah melahirkan banyak persatuan politik, sosial dan ekonomi yang memperjuangkan kaum masing-masing tanpa menghiraukan kaum-kaum yang lain. Dan punca yang keempat atau punca yang terakhir ialah latar belakang pendidikan yang berbeza. Hal ini berlaku apabila sistem pendidikan yang wujud di tanah Melayu sebelum merdeka terbahagi kepada 4 aliran mengikut kaum, iaitu sekolah Melayu, sekolah Cina, sekolah India dan yang terakhir sekolah Inggeris. Keempat-empat aliran ini mempunyai kurikulum yang tersendiri. Jadi rumusan yang terdapat di dalam tragedi ini adalah kesemuanya punca daripada, kita boleh katakan punca daripada perpecahan kaum dan ketidakfahaman antara kaum, iaitu kaum Melayu, kaum India dan kaum Cina. Saya rasa itu sahaja daripada saya. Kemudian rakan saya akan menyambung punca tragedi ini. Saya harap agar semua dapat memahami penerangan saya mengenai tragedi 13 Mei 1969. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih. Ucapkan kepada Tuan Farhan dan tuan-tuan dan puan-puan yang menonton video ini. Saya Anudra Chanalaki Armugam daripada kelas DT 1B. Fokus kita pada hari ini adalah peristiwa 13 Mei 1969. Mari kita lihat punca-punca peristiwa tersebut. Antara punca konflik tersebut adalah layanan berat sebelah oleh tentera Jepun. Pada zaman kependudukan Jepun, masyarakat tanah Melayu telah dilayan secara berbeza-beza. Masyarakat Cina umpamanya telah dilayan dengan begitu teruk oleh tentera Jepun berbanding dengan orang-orang Melayu. Keadaan ini berikutan Jepun yang pernah berperang dengan Cina sebelum ini menyebabkan perasaan saling mendedami antara satu sama lain masih segar dalam ingatan. Layanan berat sebelah ini telah menyemai perasaan permusuhan antara orang-orang Melayu dan Cina. Punca konflik yang seterusnya adalah dasar-dasar pecah dan perintah penjajah Inggeris. Hasil daripada kajian, kejadian ini disebabkan oleh dasar pecah dan perintah yang diamalkan oleh British yang mengaitkannya dengan beberapa faktor. Dasar penjajah Inggeris yang mengamalkan konsep pecah dan perintah merupakan satu tindakan yang berkesan. Ia juga menjadi punca wujudnya jurang antara kaum sama ada dari sudut ekonomi kaum. Umpamanya, orang-orang Cina tinggal di bandar menjalankan perniagaan dan juga di kawasan-kawasan lombong sebagai pelombong. Orang-orang Melayu tinggal di luar bandar sebagai petani atau nelayan kecil. Kaum India pula kebanyakannya sebagai buruh kasar kerajaan dan pekerja di ladang. Mari kita lihat punca konflik yang terakhir, iaitu bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi negara. Isu bahasa juga tidak kurang pentingnya dalam menyumbangkan faktor kepada peristiwa 13 Mei. Berikutan pengisytiharaan kemerdekaan Tanah Melayu 1997. Sebuah perlembagaan persekutuan telah dibentuk. Dinyatakannya dengan jelasnya tentang kedudukan bahasa Melayu dan bahasa Inggeris adalah sebagai bahasa rasmi negara. Selepas 10 tahun merdeka, kerajaan akan mengkaji semula tentang kedudukan bahasa Inggeris dengan tujuan untuk menggugurkannya daripada status bahasa rasmi. Dan hanya bahasa Melayu sahaja yang diiktiraf sebagai bahasa rasmi. Untuk mencapai tujuan ini, pada 31 Ogos 1967, kerajaan telah mengadakan pelbagai kegiatan bagi tujuan memperluaskan penggunaan bahasa Melayu. Itu saja daripada saya.
Sekian, terima kasih. Selamat pagi Tuan, nama saya Syif Shankar. Nombor matrik saya 10 DDT 20F 1042. Pada pagi ini, saya ingin menguraikan dua cadangan untuk mengatasi isu perbalahan antara kaum. Cadangan yang pertama ialah saranan dan pengaruh daripada ibu bapa. Peribahasa melentur bulu, biarlah dari debunya. Orang pertama yang paling awal mendekati anak-anak adalah ibu bapa. Oleh itu, fikiran dan kelakuan anak-anak akan dipengaruhi oleh ibu bapa. Contohnya, anak-anak mereka akan didedahkan tentang isu-isu kaum sejak kecil lagi. Disebabkan kebanyakan ibu bapa di Malaysia masih mempunyai tanggapan yang salah terhadap isu-isu kaum, seperti peristiwa 13 Mei yang berlaku pada tahun 1969, iaitu rusuhan yang berlaku dan kemuncak masalah perpaduan di Malaysia. Maka mereka akan memberi fakta yang terpesong yang akan mempengaruhi anak-anak terhadap bangsa-bangsa yang lain di Malaysia. Hal ini menyebabkan perpaduan dan persepakatan antara kaum dan bangsa sukar dicapai. Cadangan yang seterusnya ialah program dan polisi perpaduan kaum telah dipolitikkan. Setiap warga Malaysia wajar melihat dan mentafsir program dan polisi nasional yang dilaksanakan secara rasional, objektif, bijaksana dan bertanggungjawab. Berfikirlah sebagai seorang warga Malaysia sejati. Berpegang pada prinsip menjunjung langit di tempat bumi dipijak. Program pendidikan sebagai contohnya yang diperkenalkan adalah pelaburan untuk menjamin masa hadapan warga muda dan warga muka dan tidak harus sama sekali dipolitikan. Program pendidikan dan polisi perpaduan kaum yang dipolitikan adalah perbuatan paling tidak bertanggungjawab yang hanya akan memusnahkan masa hadapan anak-anak dan memporak-perandakan negara. Itu sahaja cadangan daripada saya. Sekian, terima kasih. Nama saya Pravinesh Analaki Kumaradewa. Nombor matrik saya 1079. Di samping itu, sistem pendidikan juga boleh memainkan peranan yang berkesan untuk mengatasi isu perbalahan antara kaum. Hal ini demikian kerana sistem pendidikan ini boleh menjadi ejen sosialisasi untuk memupuk kepribadian dan kesedaran dalam kalangan golongan muda dewasa ini. Melalui pendidikan juga, sesebuah negara itu dapat melahirkan perpaduan dan persefahaman antara pelbagai etnik dan ras. Bukan itu saja, sikap dan pemikiran perkauman di kalangan pelajar-pelajar dapat dikikis dan dihapuskan oleh pendidikan yang berkesan. Sebagai contohnya, guru pendidikan moral haruslah mengajar kepentingan-kepentingan menjalinkan hubungan antara pelbagai kaum kepada murid mereka di sekolah. Antara pengajaran yang dapat diperoleh daripada tragedi 13 Mei 1969 ialah seperti berikut. Perintah berkurung. Selepas berlakulah peristiwa 13 Mei 1969, kerajaan terpaksa mengeluarkan perintah berkurung yang disebabkan oleh kekacauan dan pecah belah antara kaum. Ini bertujuan untuk mengawal keselamatan rakyat dan mengembalikan kestabilan negara ketika itu. Hal ini juga dapat membawa kesan yang buruk terhadap suasana persekitaran dan pergaulan yang kurang harmoni antara kaum kerana ianya menyekat aktiviti yang bebas untuk mencari punca pendapatan seperti menjalankan perniagaan, susah berinteraksi dan saling berhubungan. Selamat sejahtera kepada Ustaz Farhan dan juga kepada rakan-rakan saya. Hari ini saya akan membentangkan tentang pengajaran yang kita peroleh daripada tragedi 13 Mei. Pengajaran yang pertama ialah kehilangan nyawa dan harta benda. Peristiwa 13 Mei 1969 ini sebenarnya tidak menghasilkan sebarang faedah kepada berlakunya perpecahan dan perbelahan antara kaum Melayu dan kaum Cina yang mengakibatkan kerosakan harta benda yang besar. Malah yang paling malangnya ialah nyawa yang terkorban. Kejadian seperti ini meninggalkan kesan dan pengajaran yang pahit
dan getir kepada saudara mara dan kaum keluarga yang terlibat. Pengajaran yang kedua ialah perpaduan rasional. Tragedi peristiwa 13 Mei 1969 ini memberi kepada kita pengajaran dan kerajaan telah mengadakan dasar perpaduan antara kaum dan masyarakat sekeliling untuk dijadikan perpaduan kaum dan pegangan masyarakat yang berbilang kaum bagi menjalankan hidup secara aman dan sentiasa bersifat sangka baik antara satu sama lain. Kesedaran penting di dalam kalangan rakyat, sentiasa sikap berhormat, hormat menghormati, bertolak ansur, bertoleransi, menjauhi sifat-sifat yang terkejit seperti berdengki, beriri hati dan menanam sifat curiga di antara kaum. Dengan terdapat pelbagai jenis kaum, agama, budaya dan pegagang agama di Malaysia, maka peristiwa 13 Mei 1969 ini pasti berulang sekiranya tiada kesedaran tentang isu-isu sensitif yang timbul seperti hak kedudukan istimewa kaum Melayu yang telah merupakan penduduk asal bagi negara ini. Oleh itu, kaum-kaum yang lain tinggal di negara ini perlu menghormati kedudukan istimewa kaum Melayu dan mewujudkan suasana yang harmoni di kalangan masyarakat. Pendek kata, tanggungjawab perpaduan kaum adalah tanggungjawab semua pihak. Sekian, terima kasih. Itu saja saya akan membentangkan untuk pembentangan ini.